apply pada 17.1. Yang tu kita belum finalize. Dia orang apply ke tidak ni. Itu nak kena tahu yo. Sebab prosedur tu nak tahu. Baik. Dia kena apply tentang surat lah, tentang surat. Oh, ada condition lah. Sebab apply pada surat condition. Kita defer tu kan. Kami kita defer tu akan buat satu event kepada hakim. List. Yang defer tu memang tak lepas terus tu. Yang dulu bersyarat. Dia dulu bersyarat lah. Oh, ada. Okey, lepas bersyarat. Dia ada tiga. Lulus bersyarat dengan defer. Defer ni tak masuk book langsung. Dia orang tak boleh register langsung. Lulus ni boleh register. Lulus bersyarat ni, ni nak tahu ni. Sebab dia orang kena excuse 800,000 pada bila. Tu nak tahu. Oh. Sebab nanti sampai ujung ke ataupun sampai 1/12, 30/11, and then 1/12 baru kita nak lepaskan tahun depan juga. Okay, lepaskan tahun depan. So, yang mana lepas 800,000, kau akan email dia orang lepas. Yang tak lepas 800,000, dia orang tak lepas kan? Nak kena bagi tahu dia orang tu, nak kena register ke tidak? Yang akan register tu kalau orang tu clear. Yang dulu bersyarat. Okey, Syauqi dah masuk. Syauqi nanti saya jadikan Syauqi sebagai co-host ya. Okey. Jadi host untuk saya share screen apa ni? Okey. Jap tengah. Syauqi. Pada 7 hari bulan 1 tahun 2022, apabila saja result keluar, kita mesti membeli apa benda semua tu. Dah lepas. Okey, kalau lepas, proceed lah. Saya tak masuk sebab saya ada meeting management je. Tak. Yang apply hanya 10 orang. Okey. Saya just That's why aku nak baca nama. So, maknanya adakah yang lebih daripada yang orang yang ke-11 dan onward tu, yang kategori yang lebih daripada berapa? 800. Berapa tahun? Dah masuk dah tu semua tu. Dah take into consideration dah tu. okey, Syauqi. 6 bulan. Boleh proceed lah. Saya Okey. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. semua boleh on video lah. Syauqi tengok betul ke manusia depan dia ni. Dan aku tengok dia. Contohnya gini lah. Result tu ni dia dapat 480. Aku bundakan je lah. Consider 500 dah tu. Pasal tu result tu ni 30. Abang ada meeting sekarang bang? Saya ada meeting nak lepas orang kenaikan orang kita juga tahun depan. Berapa orang nak naik promotion. Lurus tanpa syarat ni je yang aku nak tahu. Okey. Nama ni. Lurus. Sorry. Penat. So boleh start dah bang? Penat. Boleh. Kita kan petik durian, yo. Apa saya teruk sangat ni? Dah. Durian tu durian. Mute dia je, tak dengar. Itu dah macam buruk. Sekejap Alright. Durian. Okay, done. Okay. So, malam ni santai-santai je. Tak ada tak ada modul ke apa. So, just sharing biasa. Kalau ada soalan tu, terus tanya cuma first ni nak tanya, dekat sini semua dah pernah buat FBX ke ataupun dah lama buat? Ada ke baru nak try buat? Tak pernah buat langsung. Buat pun Instagram sekali je. Lepas tu aprak. Kalau ni pula dah buat dah sekali. Lepas tu nak dapatkan the right momentum tu yang macam blur sikit lah. Dekat area demographic, interest behavior tu. Okay. Maksudnya dah ada yang pernah buat, ada yang tak buat lagi lah. Betul? Okay. So kita go through basic dulu lah. Senang Kita ambil basic dulu. Boleh? Try buka.
Contohnya siapa? So kalau ada soalan terus tanya tau. Kita pun tak ada modul ke apa. Kalau ada modul lain sikit lah. Oh sedikit pengenalan. Nama Syauqi, umur 25, dah kahwin, and then bukan sifu bukan sifu, just sharing apa yang tahu je. Okay. And kalau ada soalan, bolehlah tolong jawab-jawabkan. Alright. Baik bosku. Okay. Di screen. Okay. Ya, lambat sikit internet. Okay, untuk go through basic ni, korang tahu beza tak? Sebab macam mana? Untuk run ads ni, selalunya lah kalau untuk yang first time, dia akan tersilap dia pergi buat dekat dia punya personal tau. So dia pergi buka apa, dia run ads tu dekat personal. Okay, dia ada beza. Untuk run ads, setiap orang dia kena buka namanya business manager. Sebelum sharing ni, stop sekejap. Okay, aku terang daripada awal lah. Terang daripada basic, paling basic aku terang. Okay, so dia macam ni. Untuk run ads lah. Bila first time, contohnya kalau kita buka yang dekat dekat FB kita, Facebook, and then kita pergi dekat sebelah kanan yang ada macam settings ke apa, tiba-tiba dia kata run ads tu kan? Betul? Betul? Okay, so bila ada run ads tu, bila kita tekan tu, nanti dia akan pergi kat personal. So dia ada personal account. And tapi yang paling penting sebenarnya kita perlu ada business manager lah. Business manager account. Business manager tu macam mana? Account ni, yang ni yang kita nak run ads kita. Kita tak boleh gunakan personal account. Boleh nak guna personal account, tapi kalau ada apa-apa jadi. Okay, business manager ni aku tunjuk terus Okay, right. Susah nak screen. Okay, this one naikkan. Baik. Silap. This one. Okay. Okay, so kalau kita buka Facebook, lambat pula internet. Sekejap Santai. Alright, Syul nampak? Internet problem lah. Sekejap Start balik. Boleh. Okay. So this one. Okay, kalau kita buka kita punya Facebook, selalu kita akan tekan yang sini kan. And kita akan tekan ads ni kan. Nampak? Okay, kalau kita buka ads ni. Selalunya dia akan terus pergi dekat personal account. So dia akan pergi kat personal account. Okay, kita dekat hello. Dengar. Ya, hilang zoomnya. Mana pergi zoom? Business manager tadi. Okay.
Sekali. Okay. Jadi pening jap. Okay, bila kita run ads, sorry kalau buruk. Okay. So dia akan ada dua. Satu personal. Sebab ini basic lah. Kalau tak faham ni nanti takut akan datang dia akan jadi apa, dia akan restricted ke apa semua tu lah. And satu lagi kita panggil business manager. Business manager ni singkatan dia BM. Okay, so bila BM ni, contohnya tadi mana? Kita try balik. Okay, ini dah restricted. Okay, selalunya kalau buka tepi ni, okay, kalau korang tengok, ini banyak lah. Ini yang lepas-lepas punya. Okay, yang selalu orang guna, dia akan gunakan akaun dia sendiri. Yang ni. Macam aku ni, Muhammad Syakiman lah. So, business manager untuk personal account yang ni. Tapi jangan gunakan yang ni. Okay. So, korang kena buat yang atas-atas ni. Yang ni. Business accounts ni. Yang ni yang kena create. So, macam mana nak create tu? So, korang pergi dekat business.facebook.facebook.com// apa? Create kot. Sini lah. Right. Okay, this one. So ni dia punya ni. Pergi dekat sini. business.facebook.com/create. So create ni. So nanti korang create account. Masukkan nama business apa-apa semua tu lah. Contohnya ambil letak Tagaful. And then nama letaklah nama apa pun. Business email. Ni seolah-olahnya korang buka. Siapa sini pernah buka SSM? So, kalau pernah buka SSM, contohnya yang ni korang nak buka SSM tapi dekat Facebook. Tapi tak perlu nak bayar ke apa, ini free je. And seorang hanya boleh buka 3 je. 3 business account. Tapi adalah yang advance punya, lain punya lah. So, yang ni 3 account je. So, then submit and then teruskan je. Bila dah submit, bila dah teruskan, and then bila korang buka korang punya account, contohnya dah ada tadi kan, contohnya letak Takaful ke apa, kacau lah benda ni. Okay, this one. Okay. So, bila korang nak buka korang punya ads account tu, korang just tekan ads manager. Facebook bagi dia senang cari. Okay, pergilah dekat pergi yang atas ni. Okay, to ads manager. Ini macam basic lah supaya apa, bila aku terang ini supaya korang tak daripada awal tu tak buat mistake. Sebab rugilah bila korang dah run ads ke apa. Bila korang kena faham macam ni, bila korang run ads tu, peluang untuk Facebook nak kacau korang punya account tu lagi senang. Dia akan bagi perhatian lebih. Dia akan bagi perhatian lebih lah dekat korang. Sebab korang dah start macam nak invest kat dorang kan. So, untuk korang kena restrict tu memang mainan lah nanti. So, okay. Once korang dah buka ni, macam hari tu aku buka untuk post Tagaful ni. Okay, kejap Maknanya yang apa tu? Yang business account tadi tu kan dah consider page kan? Yang account yang kat bawah tu bukan. Macam profile kita tu macam mana? Dia bukan. Dia kena faham macam ni. Page lain, dia page. Yang ni adalah untuk apa kita panggil? Dia macam separate entity tau. Dia macam berlainan. Okay. Untuk page tu, page dia macam Facebook personal, Facebook group, Facebook page, Facebook marketplace, semua benda tu adalah lain. Dia macam separate entity. Tapi bila korang dah nak masuk gameplay untuk main ads ni, yang ni dia lain pula. So bawah seorang personal account, korang hanya boleh create 3 business account je. Maksudnya korang hanya boleh ada 3 business je. Contohnya bisnes ni buat tudung, bisnes ni buat makanan, bisnes ni buat Takaful lah. Macam itulah lebih kurang. So bila korang create satu ni, contohnya macam aku gunakan Be A Boss Takaful ni Abang Ibrahim punya lah. So Be A Boss Takaful ni, once korang buka,
kalau korang first time buka, korang tak akan ada ni tau. Tak akan ada ads account performance ni, korang tak akan ada ads account. So, bawah satu business account, dia akan ada ads account pula. Faham tak? Bawah business account ada ads account lah. Okay. Yes. Faham. Okay, ads account ni, untuk permulaan dia bagi satu je. Korang hanya boleh buka satu je. Cara nak buka tu korang pergi kat business settings. Yang ni sebab aku dah buat kan. So aku tunjuk je macam mana korang nak buat ads account nanti. Okay, and then pergi dekat ni. Nampak ni. Kan banyak-banyak ni. Ada yang ni. Add accounts. Tekan yang ni. Tapi aku tak boleh lah sebab aku yang ni FB yang ni aku dah kena restrict. Aku guna yang lain. So nanti akan ada macam create ads account macam tu lah. So follow je. Once korang dah follow tu, korang pergi dekat ads manager. Okay, yang ni aku terus, yang ni dah start masuk technical lah. Okay. Yang ni tak apalah, biarkan dulu. Lambat pula internet. Contohnya kan, kalau yang macam aku tadi kan aku dah buat page untuk diri aku, dah run ads kan. Contoh, kita kena buat business account. Maknanya kita tak boleh transfer ke apa-apa kan. Memang kena start from scratch lah, macam tu kan. Ke macam mana? Tak, dia macam ni. Untuk korang run ads, korang perlukan Facebook page. Yang tu yang nanti korang akan, contohnya kalau korang admin kepada Facebook page tu, dia akan automatic memang korang boleh run untuk page tu. Faham tak? Contohnya aku ada page Takaful A. Okay, contohnya aku dah jadi admin kepada page Takaful A. Once aku buka business manager lain ataupun business account lain, ataupun ads account lain, apa-apalah yang lain ni, dia memang bila aku create untuk buka, untuk buat ads, dia memang ada terus page tu untuk aku runkan ads. Faham tak? Yang ada terus tu macam mana? Yang tu kurang faham sikit. Okay. Sebab tu aku cakap separate entity, tapi dia still bergabung dengan korang. Contohnya aku dah buat Facebook page, nama dia Takaful 1. Okay, bila Takaful 1 ni aku dah jadi admin. Aku dah jadi admin. Bila mana aku buka business account, tak kisahlah business account ke ads account yang lain ke, tak kisah selagi mana aku yang account tu aku punya and aku yang run, page tadi tu dia memang akan ikut. So kita boleh run untuk page tu. So nak faham macam tu lah. Maknanya kau seorang kat atas ada banyak contoh ada 3 kat bawah macam tu lah. Yes, nanti korang boleh pilih. Contohnya korang ada 1000 page kan. Ada 1000 Facebook page pun. Korang nak run, korang boleh pilih korang nak run yang mana satu. Okay, faham. Okay. So, alamak. Tak boleh tunjuk yang ni. Ya, aku buka yang lain lah. Buka yang aku tengah run sekarang. Sabar. Stop sharing. Aku kena buka yang aktif. Kalau aku banyak Facebook, bukanlah banyak Facebook, banyak business account sebab bila dah main game besar, dia memang lagi senang nak kena restrict. Memang lagi senang Facebook nak disable lah. So kena cepat-cepat backup. Dia kalau main besar je memang sekejap lah. So ni aku buka yang tak running lah. Tapi yang tak restricted. Faham. Baru perasan yang ads account ni pun yang aku dah buat daripada page tu kan, ads tu kan. Yang ni pun dia kata Firdaus Salim doesn't have any ads account. So yang ni memang kena buat lah nanti kan? Yes, better buat. Dia macam mana kalau korang buat dekat personal tu, dia lagi senang korang kena disable kan. Bila dah disable, kadang-kadang tu, bukan kadang-kadang lah, selalunya kalau member-member aku pun, bila dah kena disable bagai ni, nanti korang punya FB tu, FB personal korang, contohnya nama aku Muhammad Syukiman kan, FB tu, Facebook
punya HQ dia boleh bila-bila masa dia akan tutup terus kita punya account, personal account tu. So kiranya korang dah ada social media lah, tak ada social media Facebook. Bayangkan kalau korang ada member aku, dia buat benda ni, Facebook dia tu dia link dengan apa dulu apa ML ke apa benda semua tu. Betul. Game-game apa semua tu. So dengan game-game tu dia tak boleh nak login. Sebab dia login guna Facebook kan. So bayangkan sampai tahap tu. Sebab kita sekarang banyak bergantung dengan social media kan, lagi-lagi Facebook. Okay. So jom start. Okay, yang ni dah ada. Aduh, internet aku lambat sikit malam ni. Tak apa. Slow lah. Boleh. Okay. Sekejap. Okay, rasanya this one boleh kot. Kalau nak jom step by step. Korang mesti macam nak dengar pasal teknikal je kan. Aku boleh tunjuk teknikal. Aku boleh straight to the point. Contohnya macam nak bagi teknikal tekan ni. Tapi macam ni lah. Kalau aku bagi terus macam tu, takut korang tak faham basic. Nanti bila-bila je akan datang korang punya apa macam rugi kat korang lah. Macam contohnya kena disable ke apa, tak pun duit burn ke. Ads ni memang duit akan burn lah, aku cakap awal-awal. Kalau apa awal-awal ni memang akan burn untuk korang cari pengalaman dulu. Apa lambat sangat tu. Okay, aku share. Okay, so yang ni yang tadi aku tunjuk tadi. Maksudnya bila kita buka business account, kita pergi ke business settings. Okay, untuk buat ads account tadi pergi sini. Add accounts and then pergi dekat add ni. Create a new add account yang ni aku tak boleh lah sebab ni baru running So satu ni je. Okay, satu je. And then follow through. Lepas tu pergi dekat ads account kita, ads manager ni. Okay, kita go through technical lah. Kita masuk terus macam mana nak buat ads account Okay, basically untuk buat ads ni, untuk buat iklan dekat Facebook ke dekat Instagram, Facebook dengan Instagram dia benda yang sama. Untuk buat Instagram ads, dia dekat Facebook juga. Okay, sebab Instagram tu dia punya anak Facebook. So sebenarnya kalau ikut pengalaman aku, bukanlah sukses, maksudnya macam apa yang buatkan ads tu berjaya ke tak berjaya, dia memang bergantung 80% aku cakap 80 ke 90% memang bergantung pada kita punya copywriting and kita punya gambar. Itu je. Technical ni dia contribute lebih kurang 20% pun tak sampai lah, 20% memang tak sampai sebenarnya. So apa pun yang bergantung tu dekat korang punya ads kreatif. Kita panggil benda tu ads kreatif Ads kreatif ni kita punya iklan lah, copywriting, kita punya gaya bahasa, kita punya apa kita panggil gambar, video ke. Dia memang bergantung banyak kat situ. Tapi technical ni macam 20% lah, dia akan tolong sikit-sikit. Okay, so kita start Contohnya katakanlah aku nak buat yang mana yang first time korang boleh catat lah one by one. Walaupun ada apa kita panggil tengah record. Walaupun tengah record, aku suggest korang tulis lah. Sebab bila tulis ni korang lagi faham. Okay, so korang start dengan create. Lagi satu, bila korang tulis, insyaAllah korang akan buat. Bila korang nak tengok balik video tu, dia lambat sikit, makan masa. Okay, so okay, yang mana yang tak tahu lagi. Okay, pastikan yang atas ni. Okay, yang bawah sekali ni dia adalah kita punya personal. Okay, macam aku akan suggest jangan pernah sentuh yang bawah ni. Yang bawah ni jangan pernah sentuh. Apa yang nama Facebook korang tu jangan sentuh. Pastikan korang ada macam dua ni lah. Macam ada 3 ke 4 ke business account.
So pastikan korang tukar dulu. Contohnya ni Denshi tak pun aku buka property kan. Okay. So dia akan keluar yang ni lah. Dia akan keluar as account property ni. Okay, and then korang buka create ni. Okay, dekat sini campaign tau. Campaign dalam advertising Facebook ni dia ada banyak. Dia ada berapa? 3, 6, 9, 11. So dia ada 11 campaign. Setiap campaign dia berlainan. Dia berlainan objektif. Contohnya katakanlah untuk awareness ni lah. Sebenarnya dia dah tulis lah. Korang just baca je. Dia ada butang I ni kan, info ni. Dia akan tulis show your eyes to people. So setiap campaign ni dia berlainan tau. Kan bagi tahu apa function setiap campaign. Okay. Tapi yang selalu aku main, aku bagi tahu terus lah. Untuk sebab aku nampak Tagaful ni kita kena orang WhatsApp kita kan. So kalau untuk orang WhatsApp ni, aku suggest sekarang ni main untuk traffic lah. Okay, untuk traffic. Kalau korang more tu lebih suka layan macam mana? Korang suka tengok orang komen dekat korang punya posting, share ke, like ke, itu engagement. Kalau korang buka engagement memang akan banyak. Tapi aku tak guarantee kualiti leads yang korang dapat, kualiti orang yang masuk tu macam tinggi lah. Sebab selalunya engagement ni hanya untuk orang like, tak pun share, komen, macam tu je. Dia bukan untuk kita convert. Selalunya lah. And dalam banyak-banyak aku buat engagement memang hanya untuk kita panggil apa? Untuk wayang lah, untuk wayang. Untuk macam kalau ada kompetitor tengok tu macam wah gempak macam tu je lah. Tapi conversion kurang. Maknanya masa awal-awal tu more kepada better try buat engagement dulu lah daripada traffic pada pendapat kau macam mana? Bagi pendapat aku, kalau tak ada duit, start terus traffic. Tak ada duit? Kalau agak-agak banyak duit, buat engagement. Tapi dia depends pada korang lah. Okay, korang sekarang korang nak objektif korang nak dapatkan sale ataupun objektif korang sekarang korang nak buat branding. Itu dua. Okay. Objektif korang nak buat sales ataupun korang nak buat branding. Kalau buat branding, gameplay dia lain sikit. Kalau untuk sales, malam ni aku akan tunjuk lebih kepada sales je. Sebab bagi aku, tanpa sales, korang tak boleh buat branding. Tak ada duit, korang tak boleh buat branding. Betul. Okay. And sebenarnya branding pun korang boleh buat macam zero cost lah yang orang selalu sebut tu. Macam korang boleh buat live, korang boleh takat gambar korang pun tu dah dikira branding dah. So kita fokus malam ni hanya untuk buat sales je. Okay. Okay. Baik. So this one. Okay. Lagi satu. Okay. Kalau untuk traffic tu kan, untuk engagement dah faham dah. Tapi untuk traffic ni macam mana dia macam function Dia macam ni. Kalau aku akan terang dalam bahasa mudah lah. Okay. Traffic ni dia seolah-olahnya dia akan bawa dekat orang yang memang kau boleh convert awal-awal. Faham tak? Dia akan bagi, okay, macam engagement ni, dia lebih kepada dia akan bantai dekat semua orang yang jenis yang suka like posting. Okay, kau kena faham, FB ni, dia dah kenal perangai masing-masing tau. Contohnya macam aku, dia tahu aku ni orang yang macam mana. Aku suka like ke, aku suka dengan gaya bahasa macam ni ke, aku akan tertarik dengan posting macam ni ke. So FB ni dia dari kita kecil dia dah belajar benda tu and dia dah simpan data kita. So kau bayangkan katakanlah dekat Malaysia ada 37 juta rakyat manusia. So 30 juta manusia ni dia dah tahu macam mana perangai masing-masing. So macam traffic ni dia akan target dekat orang yang memang akan tekan link and dia memang macam berminat betul-betul. Okay. Tapi bergantung pada korang punya copywriting jugalah. Kalau tak kena tak jadi juga. Lepas tu kalau traffic ni kau punya tips untuk try traffic ni macam mana pula? Macam ada restricted punya words ke? Jangan guna macam government ke? Okay. Antara tips untuk okay, dia macam ni. Aku nak simplifykan macam ni. Contohnya katakanlah kita ada macam mana?
Contohnya kau masuk rumah orang. Okay. Contohnya kau masuk rumah orang, takkanlah kau tiba-tiba terus buka peti ais dia kan? Betul. Takkanlah tiba-tiba kau kutuk kawan baik dia ke apa kan? Betul. So kau bayangkan diri kau macam nak masuk rumah Facebook. So ayat-ayat kau kena jaga. Kalau kau rasa macam, dia ada beberapa lah. Salah satunya jangan apa kita panggil, jangan ayat kau tu jangan attack individual punya personality. Faham tak? Faham. Contoh aku boleh bagi direct macam ni lah. Contohnya macam kau buat ayat copywriting, contohnya kau tu lah gemuk, still nak makan. Faham tak? So ayat-ayat yang memang nampak attack. Memang rude lah faham? Memang kurang ajar, tak pun yang memang kalau kau baca tu memang kau tahu orang ni, kau tengah attack orang macam ni. Faham tak? So kau kena buat ayat yang macam Umum. ayat yang umum. Umum, tapi siapa yang baca, target market yang baca tu memang dia tahu yang kau tengah cakap pasal dia. Faham tak? Faham. Okay. So dia macam tu lah. Okay. So kita go through. Aku akan terang pasal technical dulu. Technical. And then aku akan masuk pasal copywriting. Copywriting ke kreatif macam tu lah. Pasal kreatif aku bagi tips sikit. Okay, so kita go through traffic. Yang aku buat slow-slow sebab takut ada orang first time. So traffic. Then yang bawah ni Oi, siapa tu Twitter oi? Stop. Ya, aku mute. Okay. Semua dah senang Okay. So go to traffic and then bawah ni optional lah, tapi nanti korang tukar lah. Okay. So macam ni selalunya aku akan letak tarikh je. Contohnya letak 28 bulan. Itu 28. Aku ni work from home dah tak tahu lah. 26. Okay, yang ni tak kisahlah. Okay. So continue. Lambat sikit. Okay. So, okay. Alamak, aku lupa nak terang. Okay, untuk buat ads ni, tadi kita dah tahu campaign. Okay, dalam campaign, kita ada ad set. Dalam ad set, kita ada ads. Okay, apa semua benda ni, aku akan terangkan. Campaign ni adalah untuk kita pilih, kita nak campaign macam mana. Contohnya nak traffic, tak pun engagement, tak pun conversion, tak pun lead generation, apa semua tu lah. Lepas tu, campaign tu kita pilih, and then bawah dia adalah asset. Asset ni korang nak senang faham adalah kita nak audience yang macam mana, kita nak target orang yang macam mana. Okay, tu adalah asset. Ni dekat bahagian asset ni, yang ni kita akan target. Maksudnya kita nak yang umur berapa, kita nak laki ke perempuan, kita nak pandai cakap bahasa apa, semua tu lah. Tu dekat bahagian asset. Okay, so dekat bahagian ads ni, okay, yang bawah sekali ni baru kita punya copywriting. Contohnya kita nak buat video ke, kita nak buat gambar ke, kita nak ayat macam mana, ni dekat sini. Okay. So, dalam campaign, orang boleh buat berapa banyak pun adset, and dalam satu adset, orang boleh buat berapa banyak pun ads. Okay, faham Faham? Faham tak? Maknanya, okay, dalam banyak. Macam mana tadi? Okay, macam ni aku tunjuk terus. Dalam satu campaign, korang boleh terus buat banyak ad set. Korang boleh pecahkan beberapa grup manusia yang korang nak buat. Contohnya aku akan duplicate terus. Contohnya aku letak sini 20. So, dia duplicate. Kalau korang tengok sini, ada 20 ad set sekarang. 21 lah sebab campur yang original kan. So bawah satu campaign, korang boleh buat kelompok. Contohnya yang satu ni aku nak target umur 20 sampai 25. Satu ni aku nak target 26 sampai 30. Satu ni aku nak target umur 30 sampai 35. Macam tu, faham tak? Faham.
Oh, maknanya lebih pada audience, macam audience lebih kurang Yes, ni memang audience. Adset ni adalah audience. Faham. Okay, sekejap aku kembali pada asal. Banyak lagi. Lepas tu Choki nak tanya yang tiga segi tu untuk kenapa Choki? Sebab aku pun ada juga ni. Ke ada tiga segi ni dia ada macam-macam. Nampak ni. Contohnya dia bagi tahu enter website URL field for your ads. Sama. Tu sebab kau tak ada URL tu lah. Maksudnya tak ada orang punya CTA tu tak ada. Tak ada CTA. CTA tu call to action. Maksudnya kau tak ada link untuk macam pergi ke WhatsApp ke, link pergi ke website ke, faham tak? Faham. Tapi kadang-kadang segitiga merah ni macam-macam jenis. Ada sebab website, ada sebab korang tersalah tulis ke apa semua tu lah. Ada macam-macam. Kira tak complete ke? Kiranya dia tak complete. Dia tak betul-betul complete. So aku go through sekejap. Dia tak jadi isu lah Apa dia? Dia tak jadi isu lah. Dia still run juga ke atau macam mana kalau merah tu? Ada certain yang dia akan still run. Ada certain yang dia takkan run. Contohnya korang tak masukkan payment method. Dekat account ni. Tak ada payment method. Tak ada credit card ke. Tak ada duit lah contohnya. So dia takkan bagi run. Selagi mana tak ada duit dalam tu. Tak ada credit card lah. Bukan tak ada duit. Okay. So aku terang balik. Campaign, dalam campaign ada adset. Okay, bila buka adset. Okay, campaign ni aku buat basic je tau. Aku tak akan buat advance sebab aku takut orang banyak burn duit nanti kalau buat advance terus. Okay. Aku play safe lah sekarang untuk korang. Sebab ada yang baru first time nak buat. Ada yang aku kira macam baru lah. Okay. So, and yang ni yang the safest method lah untuk korang try. Okay, so untuk campaign ni korang namakanlah campaign apa-apa. Contohnya tarikh, lepas tu letaklah untuk takaful kita panggil apa, hibah kan. Okay, hibah. Dan supaya korang tahu nanti aku akan bagi tahu kenapa benda ni penting Okay, and then ambil yang ni traffic. Okay, yang ni jangan sentuh tau. Yang lain jangan sentuh. Yang benda-benda lain jangan sentuh. Bawah-bawah ni jangan sentuh. Walaupun korang nampak macam seronok je, jangan sentuh lagi. Sabar. Okay. So, and then pergi next. Next, dia akan buka untuk adset. Okay. Kalau korang tengok, ni campaign, ni adset. Okay. Yang adset ni, biar je sini dulu. Okay, yang ni, korang pilih website. Okay. Bila pilih website, ni aku bagi tahu based on aku punya pengalaman tau. Bukannya nak cerita macam korang boleh pilih mana satu, tak. Ni aku terus direct je. Apa yang aku buat aku bagi tahu terus. Okay? Kalau tak ada website macam mana? Okay. Dia macam ni lah. Sabar. Dia website ni bukan maksudnya website. Contohnya kalau korang ada link yang apa-apa link lah, dia dikira website juga sebenarnya. Okay? I see. Untuk traffic ni. Okay. Nak tanya so, ni. So pilih je website. Okay. Dia ada certain mazhab lah. Ada certain mazhab dia kata kena pakai WhatsApp lah baru dia akan pergi ni. Tapi aku pernah try and dia tak menjadi sangat. So aku teruskan dengan apa yang menjadilah. So, maknanya kalau website tu kalau kita ada link untuk WhatsApp dynamic creative apa benda ni semua jangan buka. Jangan dibuka. Benda ni memang macam-macam hal. Okay. Baik. Tak, yang ni jangan sentuh. Ni jangan tekan. Ni biar website je. Okay. Kemudian korang pergi terus kat budget and schedule. Bila budget and schedule ni, korang ambil yang daily budget. And then untuk permulaan lah. Sebenarnya nak tanya dulu. Tanya. Pasal daily budget ni. Okay. Sebab saya punya ni dalam US dollar lah, USD. Macam nak tukar ke dalam Malaysia ringgit? Allahu. Lupa nak cerita. Okay, yang untuk tu nak tukar tu kejap sebab tak pernah buat lagi. Tapi masa korang buka ads account, pastikan buka tu kena ni lah, kena pastikan dalam ringgit lah. Okay, that means saya punya page ni kena delete dah dulu tak?
Sebab ada kita try. US dollar, Saya try buka USD kalau tu ada je. Tak boleh nak edit. Macam mana? Sekejap try tengok. Sebab Sebab yang tak ni pernah buat lagi. sebab ini buat kat laptop. Tapi kalau buat kat iPhone, dia ada Malaysia ringgit. Yang saya pelik tu. Oh, okay, tak apa. Dekat phone dia Malaysia ringgit. Oh, ni tapi ada dekat, kot. Ada ni rasanya, kejap. Pergi dekat business. Okay, boleh tukar. Okay, pergi dekat settings. Business settings. Setting kat mana tu? Business tak apa. settings. Ni dia ada yang cakap, lambang macam roda. Saya tulis nanti. Tak apa, you cakap, ditunjuk nanti saya arahkan. Okay. Okay, pergi business settings. And then pergi ke tadi payment methods. Bukan. Silap. Pergi business setting, pergi ads account. Okay, ads account ni, bawah accounts. And then pilih yang ad accounts yang ada tertukar pergi US dollar tu. Pergi contohnya properties ni. And then pergi ke edit. Ni sebelah sini, edit. Dia akan buka. And then ni, payment method ni tekan edit in ads manager. And then scroll sampai bawah. Scroll sampai bawah ni ada business info ni, tekan business info. And then scroll sampai bawah. Tukar ni. Billing country and region ni tukar kepada Malaysia. Ni currency tukarkan Malaysia ringgit. Timing tukar kepada Kuala Lumpur. Okay, thank you. Okay, nanti saya masuk pada sini. Okay, teruskan. Okay. Sekejap. Ada mak. Ini. Okay, mana tadi? This one. Okay, kita patah balik. Okay, untuk create ni. Okay, macam tadi kita ada campaign and then kita buka dekat kita punya ad set. Dekat sini kita pilih audience kita. Pergi ke website. Yang lain jangan sentuh. Okay, dekat budget and schedule ni. Okay, untuk permulaan jangan start besar-besar sangat. Tapi kecil pun tak boleh juga. Okay, start dengan RM15 dululah sehari. Okay, start dengan RM15 dahulu. Okay, start dengan RM15. And then yang ni pun kalau better start terus lah. Jangan usik. Okay. Dekat bahagian audience ni. Bahagian audience ni yang kita nak pastikan kita nak manusia yang macam mana. Contohnya kita mesti tahu kan. Contohnya mesti takaful. Mesti pernah ajar. Abang Ibrahim mesti pernah ajar kan. Maksudnya orang-orang yang macam mana kita nak attack. Target market kita ni siapa, dia punya gaji berapa, umur dia berapa, tak pun baru lepas daripada uni ke apa semua tu lah kan, mesti ada kan. So yang tu yang kita belajar, maksudnya yang kita dah faham target market kita ni siapa, itu yang kita nak letak kat dalam ni, dekat bahagian adset ni, dekat bahagian audience. Okay. Faham? So contohnya pergi dekat location ni. Location, alright. Dekat location ni tukarkan pergi ke people living in this location. People living in this location, done. Yes, sebab by default dia akan letak dekat ni, dekat atas ni, people living in or recently in this location ni. So kita tak nak lah orang yang keluar masuk area tu. Faham tak? Contohnya dekat Melaka, dia ambil je orang yang keluar masuk Melaka. Contohnya ada orang terbang daripada Singapura pun dia akan dapat juga. So kita tak nak. Kita nak orang yang memang duduk kat kawasan tu. Okay. Okay, and then macam aku letak je Malaysia. Tak kisahlah Sabah ke Sarawak ke Kota Kinabalu ke, tak kisah. Tapi kalau korang prefer dengan orang Selangor, korang bolehlah tukar. Contohnya dekat sini Selangor. So type je Selangor. So nanti dia akan attack Selangor je. Okay. Okay, so dekat sini. Okay. So and then age ni biasalah umur. Kita tahulah umur selalunya orang lepasan uni baru dia akan ambil hibah ke takaful apa semua ni. So dia lebih kurang kita ambil 24 lah. Kita ambil 24 ke. Lepas tu mungkin sampai umur 40 ke 45. Aku tak tahu sebab ni depends pada korang punya
korang punya preference ke, ataupun korang punya target market, ataupun korang punya yang memang data yang dah sedia ada. Alright. Ataupun korang tanya je korang punya senior ke apa, yang dekat dalam group tu, tanya je senior, diorang punya data banyak umur berapa, laki ke perempuan, tanya je. Okay. Itu lagi senang. Belajar daripada orang yang dah pernah buat. Alright, Syaki, nak tanya. Tanya. Pada pendapat kawan, yang age ni kan, lagi kecil, maknanya untuk spesifik medical card, aku letak daripada 25 hingga 35, 10 tahun. Dia lagi kecil lagi bagus ke, lagi besar lagi bagus? Ke kalau lagi besar, kena bajet lebih? Itu macam mana? Aku tak boleh nak bagi specific answer sebab dia macam benda ni kau kena try. Contohnya, tapi untuk first try tu, better korang buat yang besar terus. Maksudnya jangan terlampau kecil. Sebab korang tak faham lagi data dia ni pergi ke mana. Korang tak tahu sebenarnya FB ni dia akan hantar kat mana sebenarnya. And orang yang macam mana yang betul-betul suka dengan korang punya macam hibah ke, medical card ke apa semua ni. Never assume yang korang punya target market ni macam mana. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita ingat umur 30. Padahal rupa-rupanya yang paling banyak ambil umur 24. Faham tak? Faham. So benda ni macam korang kena sentiasa ada data. Sentiasa bergantung dengan data. Jangan pernah assume. Okay? So katakanlah aku ambil 24, 45 and then katakanlah aku lebih suka dengan perempuan lah. Sebab perempuan ni mungkin tak banyak mungkin perempuan ni lebih banyak berbelanja, dia mungkin lagi takut. Contohnya hibah kan. So hibah memanglah kita kata laki yang ambil, tapi sebenarnya perempuan yang lebih takut. Faham tak? So kita, macam bagi akulah, hibah better korang target perempuan. Sebab perempuan ni yang akan bagi tahu dekat suami dia untuk ambil hibah. Laki ni macam tak kisah pun, dia mati tak mati sama je kan. Faham tak? Adalah yang baik, adalah yang macam baik-baik tu. Tapi masalahnya yang perempuan ni yang akan push laki dia untuk ambil. Untuk macam kalau laki aku ni mati, macam mana aku? Ada anak sampai 3, 5. Macam ni dengan orang. Faham tak? Faham. Nanti kalau ada faraid bagai, memang aku tak dapat duit lah. Faham tak yang tu? Faham. So sebenarnya target market korang untuk hibah adalah perempuan. Aku bagi tu siap-siap lah. Okay. Right, cantik. Okay, katakanlah women. And then detail targeting ni. Okay, detail targeting ni aku nak bagi tahu pun macam mana. Sebab bila dah main fasa macam detail targeting apa semua ni, dia akan lebih kepada banyak burn duit. Aku bagi tahu awal. Aku jenis jujur je. Benda ni, ads ni kalau aku bagi tahu terus, dia macam memang banyak makan duit. Tapi kalau korang nak juga pakai yang detail targeting ni, dia ada bagus dia, ada yang tak bagus juga. Okay. Untuk detail targeting ni, korang kena faham korang punya target market tu. Contohnya perempuan, contohlah korang buat. Okay, katakanlah aku nak buat hibah and target market aku ni adalah perempuan yang berumur, kita ambil umur dia 33 tahun. Katakanlah umur dia 33 tahun, dia perempuan, isteri, anak dah 3 ke 5 orang. Okay, macam tu. And dia ni takut suami dia mati ke apa semua tu. Korang kena faham pula behavior orang yang berumur 33 tahun ni macam mana. Contohnya perempuan umur 33 tahun ada anak 5. Contohnya mungkin dia suka tengok dekat FB. Contohnya dia suka tengok pasal memasak. So kalau korang rasa dia suka pasal memasak, korang masuk kat sini. Contohnya cooking. Masuk cooking. Contoh marriage ke. Okay, cooking. Okay, yang ni interest. Pastikan, okay. Untuk bahagian ni pula, dia ada banyak jenis. Dia ada tiga. Kat sini ada tulis 3. Kalau korang tengok kat sini lah. Dia ada untuk demographics, dia ada interest, dia ada behaviors. Interest ni adalah apa yang orang suka. Untuk demographics ni adalah maksudnya apa dia punya relationship ke, dia ni dah kahwin ke, belum ke, dia kerja apa, dia dah ada anak ke belum, ni dia. Ini demographics. Dan untuk behaviors ni pula adalah perangai dia lah. Perangai dia macam mana. Okay.
Tapi aku akan suggest untuk bahagian detail targeting ni, untuk bahagian atas tak pun untuk awal-awal ni korang tak payah main terlampau spesifik. Korang buat kat sini yang merit lah, masukkan merit je. Main dia punya demografi yang dia dah kahwin. Ni relationship status. Kalau nak tukar ke bahasa Inggeris macam mana? Akak buat dia jadi bahasa Melayu tu jadi macam confused. Orang ni ajar bahasa Inggeris, benda yang kita tengok bahasa Melayu. Bahasa Inggeris aduh macam mana? Okay, try yang ni. Try tukar Facebook tu jadi bahasa Inggeris dulu. Sebab benda ni dia related dengan Facebook tau. Facebook kita yang kita selalu guna ni lah, social media ni. So kalau Facebook kita ni bahasa Melayu, dia akan jadi Melayu lah. So tukar kat sini dulu. Tapi nak tukar ni pun sekejap. Try pergi settings privacy. Ni language ni. Tukar ni. Tukar language. Dah dapat. Okay, Facebook language ni tukar. Jadi Melayu dulu. Jadi bahasa Inggeris dulu. Sikit nanti akak tukar Facebook. Lepas tu nanti refresh lah. Refresh nanti insyaAllah dia akan bertukar lah jadi bahasa Inggeris. Kalau tak tukar juga, tak tahulah. Tak tahu nak buat macam mana lah. Rasanya macam tu je. Dia simple je. Okay, and then untuk this one, detail targeting ni, aku akan recommend untuk terus buat merit lah. Tak payah nak buat terlampau khusus sangat sebab bakal menghabiskan duit kalau terlampau khusus. Okay? Aku bagi tu direct je. Okay? So, yang ni ambil merit, ambil orang yang dah kahwin. Sebab takkanlah korang nak biar Facebook ni bagi dekat orang yang belum berkahwin pula. Faham tak? Macam tak ada point. Orang duk bercerita sampai setengah jam pasal hibah, tiba-tiba rupanya member tu dia tak kahwin lagi. Macam membazir kan. Macam itulah juga benda ni. So this one pergi ke merit. And then yang lain tak sentuh. Okay, yang ni buka lah on. Okay, detail targeting expansion ni. Okay, yang ni adalah dia bagi tahu ni lah. Maksudnya katakanlah kalau FB ni dia try lepaskan daripada luar kita punya interest ni, kalau dia lagi perform, dia akan buat. Faham tak? Kalau tak, dia tak akan buat. Macam itulah lebih kurang. Untuk kita nak bagi senang faham. Ni on je. Okay. Okay, this one tukarlah kepada Malay dengan English. Tukar Malay dengan English. Takkan korang nak layan Bangladesh pula kan? Okay. So tukar kat sini. Malay. Okay, kenapa? Oh, okay. So RM15, RM160,000. Okay, boleh kot. Tapi aku lebih suka main kalau 1 juta, 2 juta. Macam itulah. Malaysia. Okay. Aku lebih suka tengok kat sini. Tapi yang sini pun untuk RM15 korang nak buat 2.1 million ni boleh lah. Kalau nak buat 1.5 million pun boleh. Depends lah. Depends pada country yang korang nak ni. Okay. Lepas tu Syaki nak tanya yang untuk behavior tu this semua one. Kan. And then before this aku ada pernah buat juga tapi untuk engagement lah. Aku masukkan life insurance, takaful macam semua kerja aku lah kan. Yang tu maknanya kita akan dapat kepada ejen yang lain ke macam mana Yes, akan dapat juga kepada ejen lain. Dia bukanlah silap. Contohnya kalau korang buat macam tu, memang akan ada orang luar yang bukan ejen yang nampak, tapi aku rasa dia akan lebih dapat banyak pada ejen sebab Facebook. Contohnya kau faham lah, ejen mestilah dia yang akan tengok banyak pasal life insurance bagai ni kan. So diorang lah yang akan banyak. So better korang jangan guna yang tu lah. Okay. Okay, yang dekat sini alang-alang kau dah tanya tadi, aku baru teringat. Jangan letak lebih daripada 1 dekat bahagian sini. Pilih 1 je. Jangan letak banyak-banyak. Maknanya kalau kita nak untuk single, kita buat lagi yang lain 1 lah, audience yang lain 1 macam tu. Yes, kau duplicate yang ni, kau buka yang baru. Macam tu. Faham? Sebab apa?
sebab bila korang buat banyak, contohnya korang buat merit, korang buat apa aku nak letak cooking lah. Dalam cooking pun. Okay, katakanlah lepas tu car pun boleh lah. Okay, bila korang buat macam ni, sebenarnya Facebook dia tak akan bagi dekat semua orang yang macam ni. Faham tak? Dia hanya akan pilih satu je. Dia akan try satu je. Apa? Dia akan macam, okay, katakanlah pagi dia bagi kat orang ni, tengah hari dia bagi kat sini, petang dia bagi kat sini. Tapi last dia akan hanya buat dekat satu je, salah satu. Contohnya FB kata, okay, kita buat kat cooking je. Padahal kita dah letak banyak kan. Tapi dia takkan bagi kat semua orang yang macam ni. Faham tak? Maknanya burn duit je. Dia lebih kurang macam tu lah. Aku lebih suka tunjuk benda yang safe lah, safest method. Sebab ada orang dia suka buat macam pelik-pelik. Dia suka buat technical, entah apa kejadah semua jenis lah ada. Padahal benda ni macam aku cakap lah, 80% bergantung pada korang punya creativity, korang punya ads kreatif, bukan dekat technical ni. Technical ni tak ada apa pun sebenarnya. 20% je sebenarnya. Okay? So buka yang sini, kita turun bawah. Okay, placement ni korang tukar manual. Yang ni paling penting, tukar kepada mobile sahaja. Okay. Device, mobile sahaja. Ambil manual, and then device tukar kepada mobile sahaja. Mobile sahaja. Yes. Alright, cantik dah. Settle. And then korang tutup audience network, tutup messenger. Lepas tu dekat bawah ni, korang hanya pilih 3 sahaja. Okay, yang ni aku tunjuk untuk buat posting biasa tau. Posting yang kita panggil, bukan story, bukan Insta story, bukan Facebook story. Ini posting biasa saja. Okay, 3 ni. 3 ni korang on, yang lain korang tutup. Marketplace ni kalau korang tak nak pun boleh je tutup. Depends pada korang. Korang boleh try and error. Okay, buka Instagram 2 ni je pun okay dah. Newsfeed. Bukan, ni je. Audience network dengan messenger. Tutup. Lepas tu yang ni korang buka Facebook newsfeed dengan Instagram feed je. Yang lain tutup. Ni tutup. Ni tutup. Ni tutup. Tutup. Okay, so semua tutup kecuali 2 ni. Okay. Okay, dan siap. Okay. Bawah ni tak payah sentuh. Bawah? Jangan pernah sentuh bawah ni. Optimization delivery. Okay. Okay. So yang ni kau tukar lah. Okay, dekat bahagian ni paling penting lah. Korang buka ads. Ni dekat sini yang korang nak buat iklan. Contohnya, okay, nak buat iklan, namakanlah ads A kan. Lepas tu, dekat identity ni, dekat sini korang pilih apa Facebook page korang tu. Carilah, contohnya Denshi ke Monkey ke apa-apalah. House investment ke. Lepas tu yang tadi tu kan, kau next kan je lah, publish lah tadi kan. Dah siapkan. Dia tak publish lagi. Dia kalau yang ni, korang pergi tekan ni je, next. Nanti dia akan pergi dekat ads A ni. Untuk buat iklan, untuk buat creativity kat sini. Faham tak? Aku tak boleh next tapi aku pergi kat new ads lah. Dah boleh. Pergi kat new ads pun dah boleh dah. Dia takkan publish selagi mana korang tak sampai yang bahagian akhir ni. Oh, okay. Sebab korang dah setting campaign apa, audience macam mana, tiba-tiba posting tak ada. Itu gila lah jawab dia. So macam Facebook pun dia cakap aku nak bagi apa dekat audience dia kan. Okay, untuk main traffic, okay, korang pilih ni, lepas tu pilih lah apa-apa kan. Korang punya page dengan korang boleh, dia ada pilih apa, advertise as your Facebook page, macam tu lah lebih kurang. So pilih je Facebook page korang. And then dekat sini untuk traffic, aku bagi tahu awal, jangan create ads kat sini. Guna use existing post. Use existing post. Alright. Dan okay. Tapi dia keluar ni select an existing post for your ads. Okay. Okay, tapi bila dah sampai sini, sebenarnya dekat Facebook page korang tu korang dah kena buat korang punya copywriting.
Okay, buka Facebook page korang. Facebook.com. Dan pergi dekat Right. Ni. Santai je lah ini pun. Okay, aku buka yang bisnes aku lah. So, dan sini, and then korang terus buat posting. Contohnya aku buat posting benda ni kan. Korang buat posting ayat apa benda semua tu. Terus masukkan link untuk ke WhatsApp korang. Yang ni bukan WhatsApp lah. Ini aku buat link Google Form. Tapi korang buat ke link WhatsApp korang. Korang tahu tak macam mana nak buat untuk link WhatsApp? Dah settle lah. Yang Apa? HTTP semua tu kan? Tak tahu. Oh, yang tu. Okay. So, kalau untuk link WhatsApp ni, aku suggest korang guna ni je. https://whatsapp.my/ lepas tu 601111199. Gunakan nombor korang. And then / letak keywords. Contohnya Hi Haziq. Contohnya lah macam tu. Pastikan jangan ada space Kalau ada space ni dia takkan jadi. Okay, contohnya aku buat macam ni kalau korang tengok. Ni untuk korang buat link WhatsApp korang tau. Pastikan tak ada space. Tulis ni, jangan terlupa pula. Ini the most secure and reliable link untuk ke WhatsApp. Okay. And then link ni contohnya kalau aku tekan, kalau ada orang tekan link tu lah, so dia akan terus pergi sini lah. Macam ni, Hi Aziz. Teruskan ke sembang macam tu lah lebih kurang. So dia akan terus pergi ke WhatsApp korang lah. Okay, so yang tu yang korang akan letakkan dalam ni. Dekat sini kan, korang punya link. Tak kisahlah macam mana pun copywriting korang tu, kena ada CTA. So, bila dah ada tu, contohnya korang dah ada buat posting, dah ada gambar apa semua, korang pergi balik dekat ni, korang punya existing post ni, pergi existing post, select post, and then pilih mana yang korang punya tu, korang punya posting tadi. Contohnya ni tadi kan. Tekan yang ni, continue. So akan keluar lah nampak tepi ni. Kalau tiba-tiba tak ada kan, maksudnya ni korang tekan je preview on ni. Okay. Okay, so akan keluar lah. Ini macam contoh ala-ala yang korang punya lah. Okay. And then, bila dah use existing post, jangan pernah, okay aku bagi tahu awal, and take note benda ni. Jangan pernah gunakan add button ni. Ini kita panggil saka Bukanlah saka ni macam santau. Jangan pernah guna. Korang guna ni insya-Allah memang duit akan burn. Sebab aku banyak kali dah try. Memang burn duit. Benda tu boleh remove ke? Apa? Remove apa? Kalau contohlah ada add button, boleh remove ke? Oh boleh. Sekejap. Contohnya letak bs double dot set my slash. Okay. Contohnya. Jangan tak boleh sudah. Okay, boleh kot. Okay, katakanlah dah terletak. So tekan je remove. Okay. Tara. Dah jadi balik. Hello balik. Oh, okay, thank you. Okay. Freeze, okay. So yang ni jangan tekan. Placement ni pun tak payahlah tekan. Okay. And then bawah-bawah ni pun jangan tekan apa-apa. So biar je. So bila dah settle yang ni, korang pun bolehlah publish. Bila publish, dia akan review dulu. Dia akan aku tulis lah. Okay, aku terus buat Okay, katakanlah korang dah macam puas hati, korang pun tengok macam cantik je apa semua, memang akan convert, and then korang tekan publish. Bila tekan publish, okay, dia takkan terus FB takkan terus iklankan korang punya iklan ni tau. Review dulu. Dia akan review. Dia akan tengok dulu ayat okey ke tidak, gambar okey ke tidak, apa semua tu. Baru dia akan lepaskan. Lambat tu ni. Jom. Bila lah.
Okay, so faham yang tu? So ini tak ada. Okay, so itu dia untuk yang buat ads ni lah. Itu technical dia. Aku bagi tahu awal. Okay, so faham? Setakat ni ada soalan tak? Sekejap. Hello. Tak ada suara, unmute. Sorry. Syekh nak tanya sikit. Aku ada dapat satu post kat dalam group lah kan. And then dah siap bagi copywriting dah semua. Aku cuma boleh tukar nama, nombor telefon je. Yang tu boleh aku terus post guna trafik ni? Ke kau tak sarankan? Ke kena tukar-tukar lain sikit dia? Aku sarankan setiap iklan yang korang buat tu autentik lah. Maksudnya datang daripada diri sendiri. Kalau macam ada orang bagi tu kau okay, aku bagi awal-awal Okay, dia macam ni. Facebook ni dia akan detect bila mana ada multiple user. Maksudnya multiple usage lah. Contohnya aku dah buat posting tu. Ada ayat katakanlah 90% sama, tiba-tiba kau pun buat ayat yang sama, cuma tukar link je. Benda tu FB dia dah detect lah. Maksudnya kau guna posting orang lain. So dia akan ada beberapa kemungkinan lah. Kemungkinan contohnya probability mungkin FB dia takkan lepaskan sangat kau punya posting ni. Ataupun lagi teruk dia disable terus kau punya Facebook. Itu lagi ngamah kalau itu. Lagi sakit lah. Kalau tak kena tak apa. Kalau kena insya-Allah menyesal. Sebab FB ni makin hari robot dia makin pandai. FB robot dia makin hari makin pandai. Faham? Gambar pun aku sarankan jangan guna yang orang dah guna. Kalau boleh tu korang snap gambar dekat phone korang terus. Snap je gambar apa-apa kat phone korang, lepas tu bantai je. Jangan guna yang orang dah guna lah. Memang FB dia tak akan lepaskan. Bukanlah tak lepas, dia lepaskan tapi dia macam orang punya posting tu dia macam tak ngam sangat lah. Akan ada problem, mahal ke apa semua tu lah. Lepas tu nak tanya lagi, apa nak tanya tadi Kalau contoh in order dalam grup kita orang kan, aku siapkan satu post macam poster. Tapi orang lain nak guna juga. Boleh ke kau sarankan berapa orang ke? Kalau boleh tak payah guna langsung. Macam ni. Kalau boleh tiap orang buat sendiri lah. Bagi aku lebih bagus tiap orang buat sendiri. Tak pun kalau nak jugalah. Contohnya sebab copywriting ni kadang-kadang pening juga nak buat. Betul. So tukarlah tiru basi. Tiru tapi kau tukar-tukar. Tukar ayat, tukar itu sikit, tukar ini sikit. Kalau dah tepu lah, macam dah tak tahu nak buat copywriting, pening kepala. Aku kadang-kadang banyak agak macam tu sebab setiap hari berapa banyak nak kena buat. So kadang-kadang tu aku tengok je, cari ilham lah. Kita panggil cari ilham and then tiru, bukanlah tiru, maksudnya tukar ikut kita punya keperluan. Tukar ayat apa semua tu. Jangan bagi sama. Kalau boleh jangan bagi sama. Faham. Banyak siap soalan gua. Lagi satu. Apa, tanya je selagi boleh tanya. Nak tahu untuk trafik kan lebih kepada spesifik, betul? Kita nak tahu macam spesifik detail tu macam mana. Contoh kalau orang ni lebih kepada nak tengok takaful ke, orang ni lebih kepada nak buat yang tu Okay, custom audience apa semua mesti ada. Pernah dengar custom audience tak pun statistik ke apa kan. Untuk sekarang tak perlu. Tak payah buat. Alright. Aku tak cadangkan sebab bukan play safe, sebab benda tu aku pernah try and benda tu dia tak berhasil sangat berbanding dengan kau buat apa yang aku tunjuk tadi tu. Faham. And ingat benda ni je, majority kau punya iklan tu menjadi ke tak berdasarkan korang punya copywriting and korang punya gambar. Bukan berdasarkan korang tekan technical sampai pecah keyboard, tak. Technical tu memang tak sampai 20% pun. Memang apa yang aku buat memang bergantung pada copywriting korang and gambar korang. Video ke macam tu. Ads kreatif lah. Ads kreatif tu memang sangat penting.
kalau agak-agak mahal ke apa semua tu, try tukar dekat bahagian tu. Tukar copywriting, tukar gambar, tukar video. And then lagi, Tapi korang kena fikir macam ni lah. Maksudnya macam ni. Contohnya untuk dapatkan satu customer tu, berapa korang punya limit? Contohnya macam ada orang dia boleh spend, contohnya seorang customer tu dia tak kisah kalau sampai RM20 pun, RM20 ke RM30 ke tak kisah. Sebab dia tahu nanti customer tu akan bagi pulangan kat dia, dia ada macam contohnya korang ada commission korang kan, so boleh cover. So korang kena kira benda tu. Daripada commission yang aku dapat ni, berapa marketing yang aku nak keluarkan, berapa persen. So dari situ, itu yang korang akan manage korang punya iklan tu. Kalau contoh macam aku kan, for beginners kan, income pun tak besar sangat kan, sikit-sikit kan. Mostly pendapat kau lah untuk buat per click tu dalam berapa sen? Okay, macam aku check untuk hibah ni dia paling kurang lah yang boleh, dia bukanlah paling kurang sebab aku pun tak adalah try sangat. Mungkin kau boleh capkan dia dekat, jangan atas RM10 lah, jangan atas RM10. Atas RM10 tu macam mahal lah. Maknanya kita kena tengok lagi satu di sini untuk korang apa kita panggil, tengok data tu, dia bukan bergantung pada Facebook punya data tau. Korang kena tengok berapa yang betul-betul masuk dekat WhatsApp korang. Lepas tu korang tengok spend harian korang tu berapa. Contohnya, contohnya hari ni aku dah spend RM15. Dekat Facebook dia kata ada 10 link clicks. Kan korang tengok kan, ada dia tulis tu 10 clicks apa semua tu kan. Betul. Jangan percaya yang tu. Korang tengok balik korang punya WhatsApp, tengok berapa yang masuk. Contohnya 5 je masuk. So RM15 bagi 5, satu klik RM3. Macam tu. Korang kira lah. And then korang record lah data. Supaya korang tahu ads aku ni setiap hari perform ke tak. Ke tak perform. Korang jangan buat ads ni, hari ni tekan, lepas tu korang biar je dia sampai sebulan, 2 bulan. Memang dia akan hancur. Korang kena tengok setiap hari. Manage tu memang, kalau macam aku bukan tengok setiap hari. Aku tengok setiap jam. Itu aku. Setiap jam aku tengok. Aku akan buka. Sekarang ni lagi-lagi ada dekat phone kan. So aku buka kat phone, tengok lagi senang. Ads management tu kan. Ads manager tu. So aku tengok kat situ je. Tu untuk manage lah. Agak-agak aku nampak macam ada flop ke apa semua tu, aku terus tukar. Aku tutup ke apa semua. Tunjuk contoh macam mana tengok kat mana? Contoh yang mana? Kan lepas kita dah publish apa semua, kita monitor apa je? Tu dekat monitor klik tu. Okay, untuk traffic ni senang je. Dia bukanlah monitor apa pun. Senang cerita macam ni. Katakanlah harian, Facebook punya data dia daripada pukul 12 malam sampai ke 12 malam berikutnya lah hari tu. So tengok berapa spend dia. Tengok dekat sini jap. Tunjuk mana share screen tadi. Then this one, this one. Tengok dekat sini yang campaign ni. Tengok dekat amount spend. Tengok amount spend untuk ni, tukar ini lah, today. Pastikan today. Tak pun katakanlah yang semalam lah, nak tengok semalam punya perform ke tak. Tekan yesterday. Tengok ni, total spend berapa, contohnya RM10 kan. RM10 tu bahagi dengan berapa banyak WhatsApp masuk. Faham tak? Faham. Tengok total spend untuk semalam berapa, bahagi dengan berapa yang masuk betul-betul semalam. Daripada pukul 12 sampai ke 12. Janganlah spendnya tu RM15 untuk daripada pukul 12 ke 12. Kita pergi ambil yang WhatsApp masuk daripada pukul 9 malam sampai ke 12 malam besoknya. Tak, dia 12 sampai 12. Faham tak? Dia cara kira dia 12 pagi sampai 12 malam. And then per clicks tu jangan lebih RM10. Pastikan jangan lebih RM10. Tu untuk hibah lah. Kalau dapat bawah lagi bagus. Dapat dalam RM8, RM5, itu memang the best lah. Lagi-lagi sekarang dia macam mana, sebab takaful ni orang dah tahu sebenarnya.
Cuma kita nak pastikan orang-orang yang berminat ni datang kat kita. Sebab bagi aku, korang ni bukan perang branding. Korang sekarang tengah perang ejen. Perang ejen dengan ejen. Itulah lebih kurang nak cerita. Sebab orang dah tahu pasal takaful. Orang memang dah tahu pasal AIA bagai ni. Korang tak perlu nak jelaskan hibah ni apa benda semua, tak payah. Sebab orang dah tahu hibah ni sebenarnya untuk apa. Cuma dia nak lebih tahulah. Contohnya dapat berapa ratus ribu macam tu je lah. Tapi dari segi branding, takaful dah buat kerja dah. Memang takaful HQ memang dah buat kerja. Orang semua dah tahu pasal takaful ni. Sebab tu korang sebut je korang daripada takaful, orang lari. Sebab orang dah tahu. Kalau orang tak tahu, mesti dia stay. Mesti dia nak tahu. Itulah. Okay. So yang korang kena fokus sekarang adalah, bagi aku, naikkan branding masing-masing lah. Naikkan personal branding masing-masing. Okay. Pastikan orang memilih korang, bukan dia pilih ejen lain. Macam itulah lebih kurang. Tapi ejen dengan ejen janganlah bergaduh pula. Ini bisnes. Yang apa? Yang ads tu kita boleh on off lah. Tak means kalau macam saya buat RM60, saya nak run dia hari Jumaat, Sabtu, Ahad dia. Sebab orang cakap Jumaat, Sabtu, Ahad kan orang lebih more pada dekat rumah. Okay, boleh tu boleh. Tapi the best jangan pernah sentuh. Maksudnya jangan tutup buka. Sebab dengan tutup buka tu ads dia takkan perform. Lagipun macam aku cakap tadi, jangan pernah assume. Jangan pernah assume yang macam contohnya orang duduk rumah dia akan lebih suka untuk WhatsApp kita. Kita tak tahu sebab kadang-kadang Isnin lagi orang suka. Selagi mana kita tak try sendiri, kita tak test dahulu. Maksudnya dekat seminggu 2 minggu kita tak test dulu, jangan assume. Try dulu seminggu 2 minggu. Lepas tu baru kita tengok balik. Kita nak tukar. Contohnya kita dah tengok data, rupanya hari Rabu lagi ramai orang masuk. So aku buka hari Rabu je. Macam itulah lebih kurang. Sebab aku running untuk macam bisnes aku ke, untuk company ke, mula-mula dulu aku assume Jumaat, Sabtu, Ahad mesti banyak sales. Maksudnya mesti banyak orang nak link clicks. Tapi rupa-rupanya bila aku dah try nak dekat setahun, dia more to hari weekdays. Orang lebih suka weekdays. Ni untuk yang ni lah apa yang aku buat. So jangan pernah assume lah, korang kena try. Lepas tu yang tadi buat by schedule kan, maknanya maknanya daripada sekarang berapa, 28 sampai hari Ahad lah kan, maknanya dia tak continuous kan. Apa dia, yang mana ni? Yang aktif atau off. Tu kalau maksudnya lepas dah tahu. Kalau yang lepas dah tahu tu sebenarnya korang boleh macam buat sendiri je. Contohnya korang letak je sehari. Memang tak ada power tiba-tiba tiba-tiba hari Rabu tu korang nak buka, korang buka lah. Dah habis Rabu tu korang tutup je lah. Lepas tu next Rabu tu korang buka balik je lah. Tak perlu nak dia technical pening-pening ni sebenarnya banyak makan duit. Aku dah try buat technical macam pelik-pelik lah. Apa kita panggil yang memang jenis segala sifu lah buat. Ada custom audience lah, ada apa lookalike lah, apa benda tu. Sebenarnya benda tu banyak makan duit berbanding dengan kau buat simple je tapi kau fokus lebih kepada creativity. Fokus lebih kepada kreatif. Right. Okay. Nak jimat kira pilih yang umum je lah macam tu. Bukanlah jimat, maksudnya berdasarkan aku punya pengalaman buat umum. Tak perlu nak buat detail sangat. Okay. Nak detail tu pada korang punya copywriting. Bukan pada korang punya technical ni. Sebab Facebook, macam aku cakap, dia punya robot memang dah pandai gila. Copywriting korang tu, dia dah boleh tahu orang yang macam mana nak baca. So dia akan bagi, kalau korang buat umum, dia akan bagi memang dekat orang yang dia dah tahu memang perangai macam tu. Tapi tiba-tiba copywriting korang adalah untuk orang yang macam A ni. Tapi korang pergi buat terlampau detail, sampaikan korang pergi target B. So dia terpaksa bagi kat B. So lagi mahal lah jadinya. Faham tak? Dia lebih kurang macam tu lah analogi dia. Okay, faham.
Kita kena ikut dia lah. So korang seolah-olahnya macam korang ada staff, korang macam terlampau micromanage dia. So padahal dia tahu cara yang lebih bagus. Tapi korang macam micromanage, tak, kau kena buat juga cara aku. So macam itulah lebih kurang. Last padahal korang boleh macam staff korang tu boleh improvise ke, boleh buat lagi murah ke, macam itulah. Tapi dia terpaksa ikut korang, dia jadi lagi mahal lah. Macam tu, faham tak? Lepas tu korang salahkan staff tu. Padahal staff tu dia ikut cakap korang je. Macam itulah lebih kurang. Faham tak? Faham. Baik. Ada apa lagi soalan? So far, so good. Yang lain tak tahu macam mana. Faham. Tapi aku cakap awal-awal, fokus dekat kreatif. Fokus dekat kreatif. Jangan fokus dekat teknikal. Teknikal tu tak bersalah pun sebenarnya. Korang jangan salahkan Facebook. Dia tak salah. Yang salahnya kita tak tahu. Lepas tu nak tanya lagi. Bab poster boleh tanya tak? Boleh tanya je. Okay. Open kalau je. bab poster ni kan, usually kita seboleh-bolehnya letak harga direct kepada poster ataupun tak payah? Aku suggest jangan pernah letak harga. Jangan pernah letak harga. Dekat copywriting ke apa, jangan letak harga. Walaupun menyalahi undang-undang, lantaklah undang-undang tu. Sampai sekarang kita punya case positif masih lagi tak turun. So lantaklah undang-undang tu. Ni lain channel tu. Lantaklah undang-undang tu. Sebab kita meniaga. So aku suggest jangan pernah letak harga. And then sebab kita nak tarik orang untuk WhatsApp kita dahulu. Engagement kita dapat dulu tangkap nombor dia tu dah berharga lah. Nombor tu paling berharga. Engagement dapat tahu nama, dapat tahu keturunan semua tu semua tambahan lah. Faham? Lepas tu kan macam kau dah tahulah kan, macam hibah tu kan. Memang kalau kematian biasa macam tu, kalau matian atas jalan raya, atas kapal terbang macam mana, yang tu kalau nak tulis the numbers tu kat dalam poster tu boleh? Boleh, tapi macam mana kau buat copywriting kan untuk kau explain tau. Dia tukar mindset. Kau buat copywriting bukan untuk kau explain, tapi kau buat copywriting adalah untuk tarik orang WhatsApp kau. Tak kisahlah, contohnya macam ada orang dia suka info, dia suka information. So kita bagilah information, contohnya pasal berapa kematian apa semua tu lah. Boleh juga. Kalau kau rasa benda tu lagi boleh tarik dia orang, kau boleh try. Tapi apa fokus kau adalah untuk copywriting tu untuk tarik orang WhatsApp, bukannya untuk kau bagi info. Kalau kau nak bagi info tu, kau buat posting biasa kat Facebook pun boleh. Lagi lah tak payah pakai duit pun. Kira posting ayat tergantung lah, buatkan dia orang nak, kalau nak tahu selanjutnya WhatsApp. Macam tu. Ayat keras pula. Start Syaki. Aku ingat aku yang start. Dia start lah. Lepas jap. Okay, sorry. Okay, cun. Hilang pula. Okay, apa tadi? Posting ayat tergantung lah, supaya diorang kalau nak tahu lebih lanjut selebihnya. Untuk copywriting ni, sedikit tips lah untuk main traffic ni, untuk korang yang aku test, sebab aku dah test yang untuk Abang Ibrahim kan. So apa yang aku try untuk copywriting ni, korang buat yang satu headline tu kena powerful, and then masukkan terus dalam copywriting tu apa kelebihan yang customer akan dapat. Faham tak? Contohnya dia boleh dapat berapa ratus ribu apa semua tu lah. Tapi jangan mention berapa yang dia kena bayar bulan-bulan. Faham tak? Tapi pastikan relevan lah. Janganlah korang pergi bantai letak dia boleh dapat 1 juta. Itu macam melampau lah. Bagi yang macam agak-agak macam kita main tarik tali. Bagi macam 200,000 masuk akal lah. Macam tu. Memang 1 juta boleh, tapi bulanan dia mati lah. Faham tak? Bagi yang macam tarik tali je. Okay. Letakkan kelebihan dalam posting tu. Apa yang customer akan dapat.
fikir macam ni, korang buat copywriting tu adalah untuk customer baca, bukannya untuk korang baca. Untuk customer tu baca tertarik. So setiap kali korang buat copywriting tu, try korang fikir, customer tertarik tak benda ni? Kalau aku letak benda ni, dia tertarik tak? Kalau aku cakap benda ni, dia tertarik tak? Macam tu lah. Faham? Lepas maknanya kau yang key point dia build engagement dulu lah. Dapatkan engagement dengan tarik customer kepada kita. Yang tu main fokus kita lah. Kan? Tak yang untuk tangkap perhatian dia dulu. Okay. Tangkap perhatian dia dulu. So tangkap perhatian ni banyak cara. Contohnya mungkin video tu korang tiba-tiba segah dia apa ke, tu tak kisahlah ikut korang lah. So video ke gambar tu tiba-tiba nampak pelik ke, tiba-tiba nampak mata sebelah korang ke, tu terpulang daripada korang. And then dalam copywriting tu terus bagi tahu pasal kelebihan-kelebihan yang customer akan dapat. Supaya dia macam tertarik, oh aku nak tanya dia ni pasal benda ni. So dia akan klik. So klik tu yang kita nak. Faham? WhatsApp kita. Okay. Baik. Cantik. Okay. Lagi ada soalan lagi? Yang lain? Guana? Gini rugi. Kena tanya. Rugi weh. Sekarang kau apa? Nanti ada satu masa nanti aku bagi aku punya apa? Facebook page kau bagi feedback boleh? Nak tengok. Facebook page. Kalau kau sebagai customer kau tertarik ke tak ke apa, ada cacat celah ke apa? Dia Facebook page tu orang just kena lengkapkan lah. Apa yang aku boleh cakap, lengkapkan je. And then kalau untuk main gameplay traffic ni, dia sebab before ni memang aku pun ada terfikir juga macam orang kata pasal Facebook page tu nak kena nampak menarik bagi apa semua tu kan. Itu memang ada juga. Tapi apa pengalaman aku buat bila korang dah buat ads ni, dia lebih kepada copywriting korang tu je. Bukan pasal Facebook page korang ke terabai ke apa semua, tak. Dia mungkin lah ada jenis manusia ni, dia jenis yang dia tengok korang punya iklan tu, tiba-tiba dia tengok korang punya Facebook page. Tapi bukan 100% dan bukan majority. Apa yang aku buat selama ni tak sampai, aku rasa tak sampai 10% pun yang pergi tengok Facebook page tu. So dia memang time tu juga dia akan klik. Okay, kita main traffic ads ni memang time tu kita nak. Kita tak nak apa, kita bukan nak didik dia, bukan nak pupuk dia daripada kecil, baby naik sampai dia, tak. Untuk main ads ni korang nak time tu juga. Itu dia. Baik. Sebab ini yang aku ajar yang untuk dapat sales, bukan untuk korang nak nurture dia jadi korang punya followers, tak. Yang tu ada gameplay dia, tapi yang tu gameplay tu makan duit. Kita bajet rendah. So aku bagi tahu yang aku tahu kita takkan ada orang dia akan ajar apa nak kena buat branding lah, kena bayar duit untuk buat branding, tak payahlah, habis duit orang. Aku ajar untuk dapat sales. Dia okey, lagi satu korang kena faham, untuk buat ads ni adalah untuk korang tarik. Ini adalah marketing. Marketing adalah untuk tarik orang masuk ke korang. Tapi bila dah masuk, itu bergantung pada korang pula untuk korang convert dia. Closing skills korang kena mantap pula. Macam tu. Faham tak? So korang kena kan ada macam Okay, terus. Ni kan ada yang macam boost terus tu. Itu tak sesuai pakai. Jangan guna boost button tu. Boost button tu insya-Allah akan habis duit. So tak payah. Kalau nak buat ads, buat dekat laptop ataupun buat kat tablet. Pakai full features. Sebab dekat phone dia tak ada full features. Dia akan ada benda yang hidden yang korang tak boleh nak ubah-ubah sikit. Dia akan tiba-tiba default. Tiba-tiba entah pergi mana-mana je. Faham tak? Faham. So duit akan banyak habis lah. So tak payah. Jangan guna boost tu. Kalau maknanya lagi satu, kalau nak review ke apa, kalau nak setting untuk ads memang daripada laptop lah. Kalau nak nak review phone. Nak review daripada phone boleh tak? Maknanya nak tengok-tengok tu boleh lah. Okay, nak off tu boleh lah, nak off on tu boleh lah. Tapi kalau nak buat settings tu jangan buat kat phone. Sesekali forbidden lah. Kalau banyak duit try lah. Jangan.
Habis duit Nak tanya. Syauqi kat sini ada orang suka buat video. Syauqi biasa post mana lagi bagus? Prefer video ke poster? Video Video better. je. Ada ratu TikTok kat sini tau. Selagi muda kita jual je muka kita. Selagi boleh tu buat je. Buat ada video ke apa buat je. Kalau agak-agak bosan dah buat video, nak try gambar, buat gambar. Try gambar pula. Dan pun tak boleh kontrol. Okay. Daripada result yang Tadi rasa tadi Noraini nak tanya something rasa. Noni. Tanya apa? Dah tanya. Jiran tu jiran Syauqi tu jiran Syauqi tu. Mana setiap tu? Sikit aja. Saya nak tanya. Tanya. Kalau guna business suite tu boleh tak? Yang gambar apa tu untuk kalau kita nak check by phone tu? Business suite tu tukar. Business suite tu guna as account lah, guna as account. As manager. Itu lagi better Macam ni. Pakai as manager lah, dia lagi better. Macam ni. Dia ada butang, tunjuk ada 3 segi tu. Okey ni. Kalau nampak lah. Ni lah. Segitiga. Segitiga biru tu yang biru tu ni. Tu. Maknanya daripada Facebook dia akan terus shoot terus ke Ads Manager. Itu memang khusus untuk ads. Okey. Dia bukan untuk Facebook page apa tak ada. Jelas pendapatnya postpone. Kau cuba interview. Postpone. Okay, lagi? Ada soalan lagi? Cepat. Berapa ni? 11 lah. Pukul 11 lah. Okey lah. So far so good. Ada berapa lagi soalan? Tak ada kan. Okay, yang lain macam mana? Yang lain macam mana? So far so good ya. Azizi ke? Okay, good. Tak Arif ke? Haji Afan ya. So far so good Sofia so good. Macam mana kau? Okey, untuk beginner. Saya pun tengah belajar lagi. Okey. Okey, slow. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, dah. So, semoga menjadilah. So, terima kasih pada Syauqi. Terima kasih sebab dia rasa pukul 11. Kesian dia pun nak berehat. Kesehari dia kerja juga kan. Nanti apa-apa claim. Work from home Okey. Terima kasih Syauqi. Tapi saya bawa Syauqi sebab apa? Saya ketengahkan Syauqi hari ni sebab dia orang dah belajar kelas media sosial untuk macam posting macam ni dah dua kelas dah dia belajar sebenarnya. GG bos. Tapi lebih banyak. Tapi sebenarnya lebih kepada practicalitas, theoreticality. Sebab dia maknanya apa yang dia belajar tu tidak based on pengalaman macam Syauqi banyak dah guna banyak duit dah untuk siapa speaker tu? Awak nama speaker tu siapa? Tak ada. Geng dia orang juga, kawan-kawan dia orang juga. Dan semua jawab kata tak lagi. Okay. So maknanya boleh kena. So dia orang beri result, maknanya result dia orang lebih kepada small investment. So mandakan Syauqi dah banyak guna yang company punya big investment company punya, maknanya anda tahu mana lagi tepat untuk lebih nilai daripada duit kita lah. That's why saya invite Syauqi assist dia orang. Okay. Whatever, terima kasih. Apa-apa sangat-sangat saya hargai apa yang Syauqi share. Harap dia orang boleh got something, and then kalau ada apa-apa persoalan boleh rujuk saya lah. Kalau saya free saya boleh tanya Syauqi, saya siap. Sebab Abang Ibrahim boleh tanya saya. Ya, boleh. Okey. Terima kasih bos. Siapa Terima kasih bos. Terima kasih semua. Okey, siapa yang sebenarnya Syauqi? Okey. Sebenarnya nanti saya tanya feedback dia orang, apa result dia orang buat. Kalau insyaAllah kalau okey, nampak dia orang suggest go pada Subang punya branch, saya akan invite Syauqi lah Subang punya branch. Alright.
Okay. Thank you semua. Kalau ni apa kena buat. Memang Okay. nak buat. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak belajar hari ni. Thank you. Terbaik. Memang dapat 1 million. Terima kasih.